Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli. Dalam rutin awal ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Dalam jam ini juga kita ingin membincangkan mengenai isu politik tanah air dan sungguh pun tarikh pembubaran parlimen masih lagi belum diketahui. Banyak parti dan juga gabungan parti telah menggerakkan strategi masing-masing untuk memenangi hati rakyat. Parti UMNO dan PAS yang sebelum ini ada menjalinkan kerjasama melalui Muafakat Nasional MN, namun kini mungkin nadanya berbeza. Dan UMNO sebelum ini menyatakan mahu bergerak solo. Namun PAS pula terus mempelawa kerjasama bagi memastikan kestabilan politik. Ini yang akan kita bincangkan bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum Mujibu. Waalaikumsalam, Widi. Baik Mujibu, Selamat pagi hari. apa boleh kita fahami dan juga jangkakan mengenai Muafakat Nasional ini? Adakah kini berada di fasa keretakan ataupun sebaliknya? Baik, saya berpandangan Muafakat Nasional ini barangkali boleh dikatakan sudah berkubur kerana jelas kenyataan pemimpin-pemimpin kanan UMNO yang berulang kali mengatakan bahawa tidak akan ada lagi Muafakat Nasional. Kita lihat juga bagaimana di dalam Perhimpunan Agung UMNO dan juga beberapa siri mesyuarat UMNO telah dinyatakan dengan tegas berkali-kali oleh sayap puteri malah Presiden UMNO sendiri yang mengatakan bahawa tidak akan ada kerjasama Muafakat Nasional, dan umum mengetahui kerjasama dengan Muafakat Nasional ini runtuh disebabkan tindakan PAS sendiri yang mahu bekerjasama dengan Bersatu itu yang menjadi batu penghalang kepada wujudnya lagi sebarang kerjasama di bawah gagasan Muafakat Nasional. Dan begitu juga sebaliknya, ya, apabila PAS juga yang saya lihat pada ketika ini nampaknya begitu mahu dan seolah-olah terdesak untuk bekerjasama dengan UMNO, maka kita juga bertanya apakah PAS pada ketika ini walaupun berulang kali menyatakan tidak terdesak untuk menjalinkan kerjasama dengan UMNO kerana matlamat mahu mewujudkan perpaduan UMNA dan perpaduan ummah dan kesepaduan nasional ini boleh dilakukan bersama Perikatan Nasional, itu barangkali satu statement yang saya rasa meragukan, kerana jelas kalau tindakan PAS yang mahu bersama UMNO pada ketika ini, apakah ini seolah-olah menunjukkan mereka tidak yakin dengan Bersatu dan merasakan kalau pertentangan dua penjuru ataupun kita kata tiga penjuru dengan Pakatan Harapan di kerusi-kerusi yang melibatkan pengundi Melayu tinggi, ya, yang majoriti berada di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perak Utara dan Perak Tengah, itu barangkali akan memberikan kebimbangan bahawa PAS mungkin akan terjejas daripada persaingan ini. Mungkin ini antara pertimbangan mengapa pada ketika ini PAS seolah-olah masih lagi berharap bahawa UMNO mahu sekurang-kurangnya untuk melakukan satu muafakat, bahawa tidak akan ada pertentangan dan dengan menjadikan alasan bahawa Pakatan Harapan adalah musuh bersama mereka, yang pada ketika ini saya lihat Barisan Nasional UMNO terutamanya tidak mahu lagi untuk menjalinkan sebarang kerjasama dengan PAS. Ya, Mujibu, kalau kita lihat ketika berkuasa dua parti ini mungkin seteru ataupun sebelum ini memang seterulah. Namun apabila tiada kuasa, mereka membuat pakatan iaitu Muafakat Nasional. Dan kini kembali berkuasa dan juga katanya PRU15 ni mereka yakin mungkin akan terus berkuasa. Adakah senario sama dapat dijangkakan seteru politik yang sekian lama ini? Saya tidak melihat sebarang kerjasama ini boleh berlaku sebelum PRU ke-15, tetapi kita tidak menolak sebarang kerjasama yang boleh dilakukan selepas PRU 15 bergantung kepada keputusan pada ketika itu. Kalau Barisan Nasional yakin akan menang, sejauh mana kemenangan itu dan jumlah kerusi yang dimenangi itu barangkali akan mempengaruhi apakah akan ada kerjasama dan seterusnya. Kerana setakat ini sebagai pemerhati barangkali ada kebarangkalian kerjasama itu akan berlaku selepas pilihan raya, dan saya masih lagi berpandangan bahawa pada saat dan ketika ini keterbukaan pengundi terhadap memilih mana-mana parti itu semakin tinggi, dan kita juga menyaksikan kegairahan politik itu kembali, dan kegairahan politik ini memperlihatkan keseimbangan parti-parti lawan
untuk memancing minat dan juga menarik pengundi-mengundi parti masing-masing itu makin besar. Jadi saya rasa keputusan yang diperoleh itu mungkin akan memperlihatkan adanya keterpecahan. Tetapi inilah yang kita katakan ya, bagaimana kerjasama itu boleh berlaku kalau Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh Bersatu dan PAS itu yang saya sekarang ini melihat cabaran terbesar dia adalah meyakinkan UMNO untuk bekerjasama dengan Bersatu, dan sudah tentulah juga Bersatu di dalam dilema untuk bekerjasama dengan UMNO disebabkan isu-isu yang diperjuangkan oleh Bersatu itu banyak yang menyerang UMNO dalam konteks rasuah dan penyelewengan. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa sukar untuk dilakukan kalau keputusan PRU 15 itu menyaksikan keputusan yang terpecah. Dan mungkin saya rasa adalah lebih selamat pada ketika ini setiap parti UMNO Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional itu memikirkan strategi-strategi jangka masa pendek bagi memastikan mereka bertanding di kerusi-kerusi yang diperlukan dan memenangi kerusi itu berbanding memujuk UMNO Barisan Nasional bekerjasama baik secara terus atau secara langsung ataupun tidak langsung bagi memastikan tidak ada pertandingan dua penjuru yang pada ketika ini kita tidak nampak itu boleh berlaku, terutamanya di dalam konteks negeri-negeri yang pengundi Melayunya tinggi. Dan sudah tentulah dalam konteks sekarang persoalan ada kuasa dan berkongsi kuasa itu sudah tidak mendatangkan apa-apa faedah, melainkan mereka itu harus mencari jalan bagaimana menggunakan kuasa yang ada untuk memberi mereka kredit dan juga membawa political mileage yang penting bagi memastikan persepsi dan juga pandangan pengundi itu terhadap prestasi mereka sebagai kerajaan itu boleh dijadikan pengimbal untuk mereka dipilih dalam pilihan raya, yang pada ketika ini saya rasa ini juga menjadi satu masalah kerana pengundi melihat sepanjang mereka menjadi kerajaan tidak banyak yang dilakukan oleh mereka bagi mengatasi permasalahan sebenar mereka, terutamanya hal-hal yang menyentuh permasalahan ekonomi rakyat dan juga sudah tentulah prestasi ringgit dan juga prestasi semasa ekonomi yang bagi saya pada ketika ini mendesak pengundi, dan melihat pengundi melihat ini tidak menyebelahi mereka dan kerajaan tidak banyak melakukan, walaupun ada dilakukan tetapi impaknya masih belum terasa dan sampai kepada rakyat pada ketika ini. Baik Mujibu, sekiranya kerjasama ini terjalin sebelum PRU nanti, adakah akan mendapat kemenangan yang besar dan juga adakah ia akan memberikan tentangan yang hebat buat Pakatan Harapan? Ya, kalau kerjasama ini dapat dilakukan, saya rasa ini sudah tentu akan memberi rejuvenasi kepada pakatan ini. Bukan saja dia mengundang gerun kepada PH kerana ini ada satu pakatan politik Melayu yang pada asasnya sudah tentulah akan memberikan saingan yang terlalu sengit untuk dicabar oleh PH dalam konteks politik Melayu. Tetapi dalam masa yang sama juga mungkin akan menarik keyakinan bahawa mereka ini adalah satu gabungan yang dipercayai kerana mereka itu sekarang berada di kerjasama kuasa, dan sudah tentulah kerjasama sebegini akan memberi keyakinan kepada pengundi-pengundi Melayu bahawa ini patut dipilih. Tapi mungkin PH boleh menyaingi naratif itu dengan membongkar dan juga merungkai isu-isu yang berkaitan dengan penyelewengan dan rasuah yang terpalit pada UMNO, yang sudah tentulah barangkali ini akan menyusahkan kembali pakatan ini kerana dalam konteks politik Melayu, ya, sudah tentulah isu-isu yang berkaitan dengan integriti, isu-isu yang berkaitan dengan bersih cekak amanah ini menjadi satu bebanan kepada parti-parti, terutamanya PAS dan juga Bersatu yang setakat ini mahu juga menggunakan naratif ini sebagai parti Islam, sebagai parti yang melawan kleptokrasi itu, yang bagi saya sukar dalam tempoh terdekat ini untuk mengembalikan ataupun menterbalikkan naratif ini bagi menyaingi PH. Jadi saya rasa titik keseimbangan ini perlu dicari. Kalaupun mereka mampu untuk bergabung sebagai sebuah pakatan Melayu yang besar di bawah satu kerjasama yang menjual naratif perpaduan ummah dan muafakat perpaduan ummah dan muafakat kebangsaan, yang pada saya pada ketika ini mungkin kerjasama di antara UMNO, Bersatu dan PAS di bawah satu gagasan, tak kiralah
gagasan apa pun muafakat nasional ke Perikatan Nasional dalam tempoh terdekat ini saya rasa begitu sukar dan mungkin agak mustahil untuk dilakukan. Baik, terima kasih kepada Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM atas kupasan itu dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.